إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafahkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kita dengan menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di taman kisah. Cuma pada pagi ini tuan-tuan, saya tak bercadang untuk nak menggunakan kitab tu, tapi kita akan sambung cerita dia. Sebab pada pertemuan yang lalu kita dah cerita panjang lebar berkaitan dengan kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. 2 siri, 2 pertemuan kita ceritakan permulaan pengenalan tentang Nabi Allah Daud alaihi salam, dan kita cerita pula pada pengajian yang lepas berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan, memberikan kenabian, memberikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, kemudian di hujung pertemuan kita saya sebutkan kepada tuan-tuan, pada pagi ini insya-Allah kita nak sambung setelah Nabi Allah Daud alaihi salam. Seperti mana yang kita tahu, tidak lain dan tidak bukan yang menyambung, yang meneruskan perjuangan ataupun yang terus mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah anak Nabi Daud alaihi salam, iaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, jadi pada pagi ini insya-Allah tuan-tuan, mungkin cerita Nabi Sulaiman ni dia ambil masa mungkin 1 ataupun 2 siri. Saya rasa 2 siri lah kita akan cerita pada pagi ini, pengenalan sikit tentang Nabi Sulaiman, dan pertemuan sekali lagi kita akan cerita sambungan cerita Nabi Sulaiman. Kemudian barulah kita akan masuk hadis yang ke-20 yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan yang mungkin tengah pegang kitab, buka kitab, tapi tuan-tuan boleh baca sendiri, tak ada masalah apa. Hadis yang ke-20, sebab memang sebut dalam hadis tu cerita tentang Nabi Sulaiman. Jadi tak salah sekiranya kita cerita dengan panjang lebar, dengan detail apa yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Sulaiman alaihi salam dia mai daripada susur galur ayah dia Nabi Daud, yang mana Nabi Daud alaihi salam mai daripada susur galur Yahuza. Yang mana Yahuza ni
bin Ishaq, kemudian bin Faris, bin Hashrun, bin Aram, bin Anabid, bin Hashum, bin Salmun, bin Ba'uz, bin Uwaibid, bin Daud, bin Isha bin Daud, bin Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam, bin Daud, bin Isha, bin semua nama-nama yang kita sebut tadi itu, dia secara terbaliklah. Maksudnya bermula daripada Nabi Ishaq alaihi salam turun, kemudian diturunkan kepada Yahudah, diturunkan kepada Faris, sampailah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik. Tuan-tuan, kita pernah sebutlah sebelum ni. Daripada keturunan Bani Israel, ada dua keturunan yang mereka ni mewarisi satunya kerajaan ataupun raja yang jadi keturunan raja, dan keturunan Yahuda yang mereka ni lebih kepada menjadi keturunan Nabi. Dan tuan-tuan, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bukan sekadar Nabi, mereka ni pecah tradisi. Mereka bukan sekadar Nabi, mereka juga menjadi seorang raja, pemimpin daripada kalangan masyarakat mereka. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Berbeza dengan ayah dia Nabi Daud alaihi salam, Allah sebut sebanyak 16 kali. Beza satu je, bukan beza banyak, beza satu je. Bermakna kalau tuan-tuan perasan, setiap kali apabila Allah sebutkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ataupun Allah sebutkan Nabi Daud alaihi salam, dalam masa yang sama Allah akan datangkan juga Nabi Sulaiman. Bila sebut Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala juga akan selitkan nama Nabi Daud alaihi salam. Baik, selepas daripada kewafatan Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah kurniakan apa yang Allah kurniakan juga kepada Nabi Daud, Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman, bahkan lebih lagi. Cuma Nabi Daud alaihi salam, macam kita tahu, Allah kurniakan dia ni ada kelebihan apa? Boleh melembutkan besi. Besi ni macam dengan plastisin, dia main serupa dengan tanah liat, dia bentuk macam tu. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salam tak. Allah tak berikan kelebihan dalam arah tu, tapi Allah beri kelebihan dalam bentuk yang lain, yang lebih hebat, yang lebih besar dan lebih banyak yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik, tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cerita beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cerita antara 5 doa yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua 5 doa tadi. Dalam doa ini ada beberapa benda yang diminta oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang Nabi Sulaiman minta supaya tidak diberikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala kurniakan benda ini, dan tidak ada yang diberikan selain daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan, dalam Al-Quran antaranya qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Nabi Sulaiman menyebut Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi aghfirli. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mulakan doa, mulakan minta ampun dulu kepada Allah. Ini antara yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, antara yang digunakan, metod ataupun cara yang digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dalam berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, kita berdoa, kita nak minta sebarang permintaan, kita istighfar dulu kepada Allah. Istighfar dulu. Rabbi ghafirli. Sebab itu kita dalam wirid kita mulakan istighfar. Dalam doa kita pun sebaiknya kita mulakan dulu dengan kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sulaiman, Rabbi ghafirli, wahai Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah dosa aku.
wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah, berikanlah kerajaan kepada aku yang tidak ada dimiliki oleh sesiapa pun min ba'di, selepas daripada aku. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman minta apa? Ya Allah, bagilah kepada aku satu kerajaan yang mana kerajaan ini tidak ada lagi orang lain yang boleh sama seperti aku selepas daripada ni. Tuan-tuan, memang sejarah membuktikan tidak ada yang mampu menangani, tidak ada yang mampu menguasai, yang mampu mengatasi kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman, kerajaan dia bukan kecil anak. Kerajaan dia kerajaan yang besar. Dia memerintah semua daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia, daripada kalangan haiwan, daripada angin dan daripada kalangan makhluk-makhluk yang lain. Semuanya beriman dan tunduk di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan izin. Tuan, ayat ni jangan lupa, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nanti kita akan bincang, tuan-tuan. Sebab apa? Ada yang mengatakan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni dia belajar sihir sehingga dia boleh menundukkan jin-jin. Bukan, itu tidak benar. Itu satu fakta yang salah. Yang betulnya izin daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Sulaiman berjaya menundukkan semua jin-jin. Tak kira jin baik, jin jahat, jin yang elok, jin yang tak elok, jin yang beribadat, yang tak beribadat, jin yang buat kerja biasa-biasa, sampailah jin yang membina bangunan dan sebagainya. Semua berada di bawah taklukan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemudian kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, innaka antal wahhab, kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya engkau maha pemberi segala pemberian. Itu Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 35. Kemudian tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman juga minta. Apa dia tuan-tuan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut antara keutamaan Nabi Sulaiman pula yang kedua, apa dia? Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Sulaiman itu ilmu yang mengatasi segala-gala manusia yang ada. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilma. Allah Taala kata sesungguhnya kami telah melebihkan, kami telah memberikan kepada Nabi Allah Sulaiman itu ilmu. Tuan-tuan, ilmu benda yang kita kena minta kepada Allah dan kita kena usaha untuk cari dia. Tuan-tuan, ilmu kita kena minta kepada Allah dan kita kena usaha untuk cari dia. Sebab itu dalam doa sembahyang kita, sebab itu dalam kita bila minum air, ketika minum air Zam-Zam, antara sunnah, antara doa yang didoakan apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu tak mau ilmu yang karut-karut, ilmu yang tak ada manfaat tak mau, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'ah, ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbala, dan dikurniakan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman, Allah kurniakan kepada baginda Nabi Sulaiman ilmu yang banyak. Tuan-tuan, kita cerita dah sebelum ni, ketika mana didatangkan masalah, didatangkan dengan satu benda yang terpaksa nak dijatuhkan hukuman, dibawa kepada Nabi Daud. Mula-mula bawa dulu dekat Nabi Daud. Kita cerita minggu lepas, cerita bagaimana Nabi Daud dia menjatuhkan hukuman kepada seorang lelaki yang dia ni rosak tanaman dia. Bila mai pula dekat Nabi Sulaiman bagi jawapan yang berbeza. Kata ulama, jawapan Nabi Sulaiman itu lebih tepat berbanding dengan hukuman ataupun jawapan yang diberikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud tengok keliling, Nabi Daud berijtihad, Nabi Daud keluarkan keputusan. Kata ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berijtihad
salah satu pahala, betul dua pahala. Tapi jawapan Nabi Sulaiman lebih tepat. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Fafahamna Sulaiman. Kami fahamkan, kami beri kefahaman kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut juga tentang kelebihan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mana dia berhadapan dengan semut-semut. Tuan-tuan, kita nak mulakan cerita kita pada pagi ini dengan cerita bagaimana Nabi Allah Sulaiman saat ini berhadapan dengan semut. Baik, tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam telah mewarisi segala yang diberikan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, Nabi kata Nabi Sulaiman dia mewarisi apa yang dikurniakan kepada Nabi Daud. Nabi Sulaiman mewarisi. Tapi dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi kata la nurithu ma tarakna fahuwa sadaqah. Nabi kata kami tidak akan meninggalkan sebarang harta, melainkan apa yang kami tinggalkan itu semua adalah sedekah. Nabi kita, walaupun Nabi kita ni seorang yang cukup hebat, tetapi Nabi kita tidak meninggalkan sebarang harta pun. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras. Kata Nabi SAW, kami para Nabi, Rasul-Rasul, kata Nabi, tidak meninggalkan sebarang harta warisan, melainkan semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Nabi Sulaiman alaihi salam walaupun meneruskan pemerintahan kerajaan Nabi Allah Daud alaihi salam, tetapi tidak lain dan tidak bukan permintaan Nabi Sulaiman, melainkan pemberian izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Sulaiman alaihi salam, kita nak sebutkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita kelebihan Nabi Allah Sulaiman. Wa usyira li Sulaimana wa junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun, kata Allah. Tuan-tuan, dan Nabi Sulaiman alaihi salam dikumpulkan semua tentera-tenteranya. Wali Sulaiman wa junuduhu, dan tentera-tenteranya, minal jinni, daripada kalangan jin. Jin ni tuan-tuan semua jin, daripada jin ranking yang paling rendah, martabat yang paling rendah, sampailah jin yang paling hebat. Antara yang hebatnya apa dia? Jin Ifrit. Tuan-tuan, jin Ifrit pun berada di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pernah diceritakan tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW tengah bersembahyang, tengah solat, tengah semayang, tiba-tiba diganggu oleh jin. Diganggu oleh jin. Ada yang mengatakan, ada sebagai riwayat mengatakan jin lalu di hadapan semayang, di hadapan tempat Nabi semayang. Nabi SAW sudah semayang tuan-tuan, apa Nabi buat? Nabi pegang jin tu, Nabi pegang lidah jin sampai terkeluar. Lidah jin tu Nabi pegang. Nabi kata jangan ganggu, jangan kacau. Tuan-tuan, sebab begitu sekali. Dan memang ada dialog dia. Itu dalam satu cerita lain lah. Mungkin kalau ada kesempatan kita akan cerita dialog Nabi dengan golongan jin. Sehingga kan dalam Quran ada satu surah, nama surah tu surah jin. Surah jin, surah dialog Nabi SAW dengan kalangan bangsa jin ni. Baik. Tuan-tuan, bila kita sebut jin lah, sajalah nak sebut sikit. Bila kita sebut jin ni dia juga taklif. Dia juga Allah Subhanahu wa taala berikan taklif. Dia ni juga makhluk yang kita kata mukallaf sama macam manusia. Cuma jin ni dia berada di dunia dia yang kita tak nampak, yang Allah Subhanahu wa taala hijabkan mata kita tidak nampak. Dan jin juga dia seperti manusia. Dia juga ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang beriman nakal pun ada juga. Macam kita. Cuma jin ni bezanya Allah Subhanahu wa taala tak kurniakan kita ni untuk nampak. Dan jin juga nanti ni
termasuk daripada kalangan makhluk yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sama macam manusia. Tempat penentuannya juga dua, iaitu syurga dan juga neraka. Maksudnya jin ni termasuk daripada makhluk yang taklif, yang juga diberikan keberatan apabila mereka sampai kepada umur yang sepatutnya. Kemudian Allah Ta'ala sambung, bukan sekadar jin wal ins, juga daripada kalangan manusia. Manusia semua tunduk di bawah pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wa tayr, dan burung-burung. Dan juga burung-burung. Fahum yuza'un, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk, mereka berbaris dalam keadaan tertib, dalam keadaan baik elok di bawah pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman dia bawa tentera-tentera yang ramai tadi ni, daripada kalangan binatang, daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia, daripada kalangan burung-burung, bawa daripada satu tempat, merentasi satu tempat, Nabi Sulaiman alaihi salam dia lalu satu kawasan. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala cerita yang mana tempat itu ketika mana dia berehat bersama dengan tentera-tentera dia berehat di satu kawasan yang mana perkampungan semut. Tuan-tuan, perkampungan semut. Baik, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah Taala kata, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Allah Subhanahu wa taala sebut sehingga ketika mereka melalui satu lembah semut, wadil namli. Wadi itu maksud dia lembah. Lembah semut yang mana di kawasan tu banyak kawasan-kawasan semut. Tiba-tiba qalat namlah, berkata seorang ratu semut, berkata seorang semut, berkata seekor semut, berkata seekor semut, namlah, yang mana dia ni seekor ratu semut. Tuan-tuan, ratu semut. Apa dia kata? Ya ayuhan namlu udkhulu masakinahum. Kata dia apa dia? Wahai semut-semut dia semua. Wahai semut-semut semua. Dia kata, wahai semut-semut semua, udkhulu masakinahum. Masuklah kamu. Udkhulu masakinakum. Masuklah kamu semua ke dalam rumah-rumah kamu. Ni kata ratu semut kepada anak-anak buah dia. Dia kata, wahai semua anak-anak buah aku, masuklah kamu semua ke dalam sarang kamu, ke dalam rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata, bila dia sebut macam tu, maka dia kata, jaga kamu, jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman dan juga tentera-tentera dia. Sedangkan mereka la yash'urun, tak perasan. Ni jaga kawan-kawan semua masuk dalam sarang, kata ratu semut. Pasal apa? Pasal Nabi Sulaiman dengan dengan tentera dia ni, dia akan lalu, yang mana depa ni tak perasan pun kita ni duduk di bawah. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dia mendengar apa yang disebutkan oleh ratu semut. Tuan-tuan, bayangkan semut ni binatang besar mana? Besar mana binatang semut ni? Tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihi salam dia boleh mendengar bahasa semut, dan bahasa semut ni yang dilontarkan kepada semua anak-anak buah dia, Nabi Sulaiman alaihi salam boleh faham. Tuan-tuan, kita kalau boleh faham semut, kacau kita. Boleh faham semut lah haji, kalau duduk di rumah di dapur tu dia halau kita, dia kata dia ni main kacau pula, kami nak makan pun tak senang, bancuh teh sedap dah, bancuh lah kat kami bagi lebih lagi. Tuan-tuan, kalau dia bercakap lah kita boleh faham. Allahu Rabbi. Bukan kata semut, binatang-binatang lain pun kalau kita boleh faham lah, apa jadi pada kita tak tahu. Baik. Yang menariknya tuan-tuan, ini yang menarik. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan qalat namlah. Digunakan dengan perkataan musanna. Apa maksud musanna? Digunakan dengan perkataan semut itu dengan semut yang betina. Tuan-tuan, memang dalam koloni serangga, memang dalam kalangan serangga,
yang menjadi ketua kepada serangga adalah daripada kalangan ratu. Ratu semua, tak kiralah ratu semut, ratu lebah, ratu-ratu apa yang daripada kalangan bentuk serangga, kebanyakannya semuanya diperintah ataupun yang menjadi ketua mereka adalah daripada kalangan perempuan, ataupun dikata-kata betina, daripada kalangan semut betina, binatang betina. Ratu yang menjadi ketua kepada mereka. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan cari dalam banyak video, ada seorang lelaki yang dia ni kerja dia buat save bee. Dia akan selamatkan lebah-lebah. Dia akan terima panggilan daripada rumah mana-mana yang ada lebah, dia akan selamatkan. Dia bawalah sarang-sarang yang ni. Tuan-tuan bayangkan, tentera-tentera ni punya taatnya kepada ratu dia, walaupun ratu dia dah mati, dia tetap kerumun duduk dekat ratu tu. Sehingga kan dalam video ni lelaki tadi ni dia akan cari dia punya ketua dulu, dia punya ratu dulu. Kalau tak jumpa ratu ni, anak buah ni dia takkan pindah masuk dalam sarang baru. Kalau angkat pun sekali dia pun akan keluar balik. Melainkan kena cari ratu dulu. Kalau hak hidup dia akan bubuh macam dalam satu stapler, macam dalam satu penyangkut, macam dalam satu penyepit besar tu, letak masuk dalam tu, dia akan ubah masuk dalam sarang baru, barulah mereka turut masuk lebih kurang 2-3 jam, habis semua lebah-lebah ni akan masuk. Tuan-tuan bayangkan, walaupun dah mati, tetap mereka rumun dan ikut, tetap patuh kepada ratu semut ni. Mereka akan ikut sama. Bila ratu semut yang mati itu dibawa masuk dalam sarang baru, mereka pun turut sama. Dan tuan-tuan, dalam masa beberapa tempoh, barulah akan dipilih ratu yang baru. Tuan-tuan, nak habarnya apa? Dalam koloni, dalam spesies daripada semut ataupun spesies daripada jenis serangga ni, kebanyakan yang menjadi ketua adalah daripada kalangan ratu. Dan tuan-tuan, bayangkan, daripada jenis semut, berbagai-bagai bentuk semut yang dijumpai setakat ini. Beribu-ribu spesies jenis semut. Bullets ant, macam-macam lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cari ni tentang semut ni, macam-macam. Dan tuan-tuan, antara fakta semut ni antara binatang yang Allah SWT nak suruh kita perhati. Allah sebut dalam Quran, surah An-Naml, ada satu surah nama surah An-Naml, surah semut. Bukan Allah saja-saja bubuh nama surah, bukan Allah saja-saja nak bagi tahu kata tentang cerita semut, tapi Allah nak suruh kita perhati tentang apa yang ada pada semut. Tuan-tuan, semut, antara faktanya jangka hayat hidup semut ni dia tak lama. Dia tak macam manusia 20-30 tahun, dia tak lama. Tetapi semut ini ada benda yang kita boleh belajar, yang kita boleh ambil motivasi semangat daripada semut. Semut ni tuan-tuan, dia punya kerjasama dia cukup hebat. Bila dia duduk sekali dalam satu koloni, kelompok kumpulan dia akan buat kerja dengan begitu gigih dan kuat. Dan tuan-tuan, semut ini juga antara binatang yang cukup kuat. Dan semut ni dia ada haiwan peliharaan dia sendiri. Tuan-tuan bayangkan, dia ada pet dia. Dia semut kecil, tapi dia ada haiwan peliharaan dia sendiri. Tuan bayangkan, sampai begitu sekali uniknya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semut. Kita bila tengok semut, kita tampak, kita halau, kita buah air panas bagi dia, punya marah kat dia. Sedangkan kelebihan semut yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan pada kita cukup banyak. Baik, tuan-tuan, kata Ratu Semut kepada anak buah dia kata apa? Dia kata, wahai semua ratu-ratu, wahai semua apa bangsaku, ya ayyuhan namlu, wahai semua semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam rumah kamu. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam dia faham dengan bahasa semut. Selepas daripada tu, maka Nabi Sulaiman pun dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman bila dengar, tuan-tuan, Nabi Sulaiman dia senyum, dia macam tergelak. Dia faham, tuan-tuan, faham bahasa semut. Nabi Sulaiman macam tergelak. Kata, hebat sungguh ratu semut ni. Maka dia pun sebut kepada dia punya tentera-tentera dia supaya jangan ganggu
kita berada di kawasan semut, jangan kamu ganggu dekat dengan kawasan semut. Baik, kemudian tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam ini Allah Subhanahu wa taala uji juga dengan beberapa benda. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika mana Nabi Sulaiman alaihi salam dia duduk dalam keadaan berehat, duduk dalam keadaan menikmati kuda-kuda yang ada bersama-sama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala uji. Ni tuan-tuan, kita nak tengok sejauh mana kehebatan kita dalam berhadapan dengan ujian kekayaan. Sama tak dengan Nabi Sulaiman alaihi salam? Tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika mana Nabi Sulaiman alaihi salam Allah Subhanahu wa taala uji dengan kuda-kuda, dengan kita kata ni dengan kenderaan-kenderaan yang ada pada sisi Nabi Sulaiman alaihi salam. Kuda ni kira apa, kenderaan tak? Maksudnya kalau kita ni motor ke ataupun kereta-kereta kita ke yang ada di sisi kita ni. Tuan-tuan tengok. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab, kata Allah. Dan kepada Nabi Daud alaihi salam kami kurniakan seorang anak yang soleh, anak yang baik, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, dalam kita punya keluarga, bagi harta kepada seorang ayah dan seorang ibu, tidak ada harta yang lebih berharga melainkan harta anak yang soleh. Allah kurniakan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman anak yang soleh. Ni'mal abdu, dia itu sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan dia juga orang yang taat, begitu taat, tinggi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh urida alaihi bil ashi safinatul jiyad, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika mana dia Dan ingatlah ketika satu petang ditunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman dalam tafsir menyebut, Nabi Sulaiman satu hari ketika mana dibawakan kuda-kuda, diperhiaskan kuda-kuda je ni, Nabi Sulaiman duduk tengok kuda dia ni. Tengok kepada kuda dia ni, tuan-tuan. Sampaikan satu ketika dia jadi asyik, terlampau asyik sampai dia lupa untuk nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kepada kuda dia ni, seronok dengan kuda dia ni. Barangkali kuda dia tu tengah pusing dalam kandang tu ke, ataupun dipakaikan dengan apa dia punya pelana-pelana ni dibawa naik dan sebagainya. Maksudnya kuda ni dipertontonkan depan Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman ni ghalib. Kita kata ghalib lah. Ghalib sampai lupa nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, tuan-tuan bayangkan daripada pagi sampai petang. Daripada pagi sampai petang dia seolah-olah macam dilekakan dengan kuda-kuda tersebut. Bila jadi macam tu, tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam pun sebut, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawaras bil hijab rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut. Tuan-tuan tengok hebatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam bila dia diganggu, dilupakan dengan kuda-kuda yang menyebabkan dia tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebut, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya aku menyukai kuda-kuda ini, tetapi kuda-kuda ini telah membuatkan aku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah kepada matahari terbenam. Sampai kepada matahari terbenam. Dengan kuda-kuda ni menyebabkan aku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata rudduha alayya. Kuda-kuda tadi wak mai kepada aku. Kuda hak tadi ni yang menyebabkan aku lupa tadi ni wak mai kepada aku, kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Bawa balik, rudduha alayya. Wak mai kepada aku kuda-kuda tadi, fatafiqa masham bisuqi wal a'naq, kata Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam pun buat apa? Dia bawa pisau, tuan-tuan, dia sembelih kuda-kuda tadi. Dia sembelih kuda-kuda tadi, kemudian
dia memberi makan kepada semua orang-orang miskin kuda-kuda yang telah dia sembelih tadi. Dia bagi semua daging-daging kepada orang-orang miskin. Tuan-tuan, tengok sampai begitu sekali keutamaan Nabi Sulaiman alaihi salam nak berdoa ataupun tak mau supaya dia ni mengganggu fokus dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau yang ada kereta motor tu kalau sampai ralik lupa boleh bagi kat orang. Macam tu lah kot maksudnya kalau kita nak uji keikhlasan kita ni begitulah. Maksudnya kalau ada harta-harta yang boleh diganggu, yang mengganggu ibadat kita, kita nak kena tengok balik. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW selalu sebut minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku daripada kalangan orang yang fakir. Tuan-tuan, apabila diuji di antara kefakiran dan kekayaan, orang lebih ramai gagal dengan kekayaan berbanding dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebab itu ramai masuk surganya daripada kalangan orang yang miskin berbanding daripada kalangan orang yang kaya. Bukan kata orang kaya tak masuk surga, masuk, tapi dia punya jumlah dia tu lebih banyak orang yang miskin berbanding orang yang kaya. Sebab betapa ramainya orang yang kaya tetapi dia gugur, jatuh, digagalkan dengan kekayaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu Nabi Sulaiman alaihi salam pun dia sembelih semua kuda-kuda yang mengganggu dia tadi tu kerana nak fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini doa yang kita bacakan tadi. Nabi Sulaiman minta doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ampun kepadamu dan kurniakan kepada aku kerajaan la yanbaghi li ahadin, yang tidak pernah diberikan selepas daripada aku, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah maha pemberi segala pemberian. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, selepas daripada tu Nabi Sulaiman alaihi salam pun dia memerintahkan semua tentera-tentera yang berada di bawah taklukan dia, berada di bawah taklukan dia untuk menjadi tentera di bawah dia dan berada di hadapannya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita, Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ni dia cek semua tentera-tentera dia. Bila dia cek, tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah taala kata la aral hudhud. Dia kata aku tak nampak ni mana burung hudhud. Burung hudhud ni mana ni, aku tak nampak burung hudhud. Am kana minal ghaibin, adakah dia ni daripada kalangan yang tak hadir, yang tak main absent, yang tak masuk main dalam pembarisan ni? Pasal apa dia tak masuk dalam pembarisan ni? Kemudian Nabi Sulaiman kata, la'u'adzibannahu azaban syadida. Kata Nabi Sulaiman, kalau dia tak main juga, aku akan azab dia dengan azab yang pedih. Maksudnya aku akan hukum dia dengan hukuman yang berat. Au la'azbahannahu, ataupun aku akan sembelih dia. Aku akan sembelih dia. Au la ya'tiyani bisultanin mubin, ataupun datangkan kepada aku surat sebab. Ni bahasa kita lah saya terjemah ni. Maksudnya dalam Quran Allah Taala kata, datangkan kepada aku sebab bukti. Sebab apa dia tak boleh hadir ni dalam pembarisan. Dalam pembarisan pagi ni, pasal apa tak boleh hadir ni? Aku akan azab dia, aku akan sembelih dia, ataupun walk mai kepada aku surat sebab. Pasal apa dia tak boleh hadir? Baik, tuan-tuan, selepas daripada tu Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana burung hudhud ini sebab apa dia tak mai. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sambung, famakatha ghayra ba'idin faqala ahbaqtu bima lam tuhit bihi wujituka min saba'in binaba'in yaqin. Baik, selepas daripada tu burung hudhud pun cerita sebab apa dia tak mai. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian,
Jadi pertemuan akan datang saya nak mulakan cerita kita dengan cerita bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam berhadapan dengan satu kerajaan yang bernama Kerajaan Sabah. Tuan-tuan, Kerajaan Sabah satu-satunya kerajaan yang ada empangan dah di zaman dia. Dan mereka ni ada beberapa benda yang tidak ada pada kerajaan lain yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Tuan-tuan, kerajaan Sabah ni kerajaan yang hebat. Kalau Sabah hari ni duduk di mana? Duduk dekat Yaman. Berada dekat dengan kawasan Ma'arib. Satu tempat nama dia Ma'arib. Tempat banyaknya ataupun ibu bagi kawasan elektrik di Yaman, di Ma'arib. Di situlah ibu segala elektrik disebarkan. Elektrik ni bermula di situ. Saya sempat sampai di kawasan. Baik, insya-Allah pertemuan akan datang kita akan cerita bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, burung hudhud, ratu Sabah dan juga tentera ratu Sabah dan tentera Nabi Sulaiman alaihi salam sama-sama nak berhadapan. Dan tuan-tuan, cerita ini cerita yang cukup unik. Pertembungan di antara dua kerajaan, tapi kesudahan dia kesudahan yang cukup luar biasa yang kita akan cerita pada pertemuan akan datang insya-Allah. Dan tuan-tuan, kalau ada kesempatan pertemuan akan datang juga kita akan cerita bagaimana penghujung kisah riwayat hidup Nabi Sulaiman alaihi salam setelah jin, binatang dan segala binatang-binatang, semua makhluk-makhluk yang berada di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam, yang akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam dia meninggal dunia dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas pada tu apa yang berlaku kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini ada manfaat, ada kebaikan. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan sambung semula tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.